Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tahuzna idza syi'ta sahla. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum itu boleh tak bantu saya dengar tak suara ni? Jelas ke ataupun sayup-sayup? Cuba komen jelas. Alhamdulillah. Okey. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang respon. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, dengan rahmat dan kasih sayangnya, hari ini Allah memberikan kita ruang, Allah memberikan kita peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Walaupun kita rasa dalam Zoom, dalam online meeting begini, tetapi yakinlah tuan-tuan dan puan-puan bahawa rahmat Allah bersama kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan ia adalah yang memberikan manfaat kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang pertama. Yang keduanya saya nak tanya untuk slide ni. Dia macam terkeluar sedikit. Okey, slide ni nampak tak? Alhamdulillah, nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih pada yang respon. Sebab tuan-tuan dan puan-puan kat sini subhanallah, cuaca agaknya kan, dia agak panas sedikit. Jadi dia punya efek kepada internet tu kita boleh nampak lah dia agak lambat sedikit, dia macam lag kadang-kadang, sebab saya mengajar kelas bahasa Arab anak-anak kan, jadi macam kena pergi betul-betul dekat wifi punya dia punya router tu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita pada malam ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini adalah kelas kita yang pertama. Alhamdulillah, subhanallah. Saya berasa bersyukur kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu dalam kelas pertama ini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, daripada hari Rabu kami sekeluarga bergantian demam panas. Jadi saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya saya nak hadir pada kelas ini sebab saya nak sama-sama belajar dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah pada malam ini Allah rezekikan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, barangkali ada yang pertama kali mendengar kalimah tadabbur Al-Quran. Mungkin ada yang sudah lama mengikuti kelas-kelas tadabbur Al-Quran. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, yakinlah orang yang mendekati Al-Quran, orang yang menghabiskan masanya dengan Al-Quran, insya-Allah Allah akan memberikan keberkatan dalam kehidupannya, Allah akan memberikan keberkatan dalam masanya. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa hari ini masa sangat laju. Banyak yang kita terkejar-kejar nak melakukan aktiviti-aktiviti seharian kita. Tetapi mohonlah kepada Allah agar Allah berikan keberkatan dalam masa kita. InsyaAllah, jom kita sama-sama nak masuk kepada tadabbur Al-Quran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, slide ini saya sediakan khas untuk kelas malam ini, dan jika rakan-rakan atau tuan-tuan dan puan-puan nak kongsikan kepada yang lain, boleh dapatkan dalam Telegram ataupun kelas kita kan. Selalunya macam mana Cik Zaim kan, kelas-kelas ni boleh tak diberi kepada rakan-rakan yang lain. Tengok daripada Cik Zaim nanti macam mana. Okey, apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, salam ukhuwah dari saya.
Noraini binti Syahbudin. Saya tidaklah famous mana tuan-tuan dan puan-puan, tetapi alhamdulillah asbab dengan buku pertama saya bersyukur dengan cara inilah saya menyebarluaskan ilmu yang saya belajar. Saya merupakan anak kelahiran Muar Johor dan sekarang menetap di Lakin, Johor. Mendapat ijazah sarjana muda Bahasa Arab Komunikasi Antarabangsa UIAM. Berkenaan dengan ijazah ni tuan-tuan dan puan-puan, saya dulu menginginkan ilmu wahyu sebab saya nak ambil kos Quran dan As-Sunnah. Dan bila saya ditawarkan dengan Bahasa Arab Komunikasi Antarabangsa ni, saya kata tak apalah. Saya nak masuk UIA ni. Saya nak masuk UIA tapi saya nak ambil kos Bahasa Arab ni. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan yang Allah susunkan dengan belajar bahasa Arab ini rupanya dia adalah pintu untuk kita masuk ke dalam berbagai cabang ilmu. Subhanallah. Rupanya itulah aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Dan alhamdulillah sekarang saya seorang jurulatih Quran Journaling di Akademi Siswazah dan Profesional UIAM. Saya kembalikan saya punya bakti kepada UIAM insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya banyak berkongsi Quran Journaling ini di Instagram Journaling Bonda. Jadi kebanyakan yang mengenali melalui Instagram Journaling Bonda. Sebab itu antara salah satu media sosial yang saya aktif dan saya menyebarluaskan tadabbur melalui Quran Journaling. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah buku yang kita akan gunakan semasa atau sepanjang kelas tadabbur kita. Dan barangkali dalam buku ini ada yang saya kongsikan dalam slide, tiada dalam buku ini. Barangkali ada yang saya tak kongsikan dalam slide tapi ada dalam buku. Jadi buku ini adalah sebagai wadah untuk saya menyebarkan tadabbur saya, tadabbur Quran ini dalam bentuk infografik. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang ada boleh melihat antara infografik yang saya kemukakan, yang saya kedepankan adalah tentang kehidupan. Bagaimana buku ini terhasilnya bila mana subhanallah bila saya buat Quran Journaling di Instagram kan, ada yang mesej yang kata, puan, sebenarnya saya dah lama menghadapi mental health. Saya berjuang, saya fighter. Tetapi bila tengok daripada Quran Journaling, tadabbur yang puan buat, saya rasa ada sinar. Itu antara yang membuatkan saya rasa terharu, yang membuatkan rasa saya, sebab bila ada respon yang begitu. Dan alhamdulillah dengan kerjasama PTS, subhanallah pada bulan Ramadan yang lalu maka buku ini terbit. Dan alhamdulillah yang ada di depan tuan-tuan dan puan-puan bukunya ini. Buku ini dia mengandungi 40 pesan damai dalam Al-Quran tentang kehidupan. Saya tidak masukkan ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam. Saya tidak masukkan ayat-ayat yang memerlukan pentafsiran yang mendalam. Tetapi saya lebih fokus kepada ayat muhkamat yang kita baca tu, kita boleh rasa sendiri. Kita rasa bila kita baca ayat tu, ayat ni betul-betul kena dekat akulah sekarang waktu ni. Sebagai contohlah tahzan ketika mana waktu itu Nabi SAW memberitahu kepada Abu Bakar kan, di mana mereka ini dikejar oleh tentera musyrikin. Kemudian Abu Bakar merasakan sangat-sangat risau, cemas, tetapi Nabi SAW kata la tahzan innallaha ma'ana. Subhanallah, daripada la tahzan innallaha ma'ana itu menjadikan Saidina Abu Bakar orang yang tidak takut apa-apa selepas itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala ada bersamanya. Dan sehingga ajal menjemputnya, dia kata aku nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan antara buku ini rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah tujuan utama dia adalah untuk mengajak masyarakat memulakan tadabbur Al-Quran. Kalau lihat buku ini, dia lebih kepada nak mendekati masyarakat awam. Dia antara yang dimuatkan dalam buku ini adalah infografik, kemudian di bawahnya adalah penerangan serba sedikit. Dan subhanallah, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya Al-Quran yang ada di tangan kita ini sebenarnya tentang kita dan berbicara tentang kita. Hatta kita membaca tentang surah Al-Masad, iaitu kisah Ummu Jamil dan Abu Lahab. Tetapi bila kita membaca, adakah kita refleksi kepada diri kita? Aku sedang membaca kisah Ummul Jamil, aku sedang membaca kisah Abu Lahab. Ada tak sikap Abu Lahab ini yang mengapi-apikan, yang suka menentang Nabi SAW, ada tak dalam diri aku? Ada tak kebenaran yang Nabi SAW sampaikan kepada aku tolak? Itulah yang kita nak bila kita tadabbur Al-Quran. Tujuannya adalah kita memahami bahawa Al-Quran untuk kita dan dia berbicara tentang kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada tadabbur Al-Quran surah Muhammad ayat ke-24. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada Al-Quran di sisi ataupun ada tidak mengapa, tapi saya akan kongsikan juga ayatnya selepas ini tentang surah Muhammad ayat yang ke-24. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi adalah pengenalan ya tuan-tuan dan puan-puan. Orang kata tak kenal maka ta'aruf, kita berkenalan. Dan mudah-mudahan rakan-rakan, tuan-tuan dan puan sekalian yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan juga ini sedang belajar, sebab proses tadabbur Al-Quran ini adalah proses sepanjang hayat yang memerlukan kesabaran dalam kita mengamalkannya. Jadi hari ini kita nak tahu daripada surah Muhammad ayat ke-24 ini, kata kunci dia yang pertama adalah seruan tadabbur Al-Quran. Kita lakukan tadabbur Al-Quran, tetapi kita kena tahu kenapa kita perlu tadabbur Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa ayat yang disebutkan tentang tadabbur Al-Quran dan antaranya adalah surah Muhammad ayat ke-24. Baik, insya-Allah untuk kelas ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah peta kelas tadabbur kita. Yang pertama, kita akan pergi kepada pengenalan ayat, kemudian tafsir ayat, kita pergi kepada tadabbur kalimah dan kita akan mengetahui kenapa kita perlu tadabbur perkalimah ini, supaya kita dapat merasai kenikmatan, kelazatan apabila kita tahu sesuatu huruf ataupun ayat di dalam Al-Quran. Dan daripada situ juga adalah makna di sebalik tadabbur. Kemudian kita akan pergi refleksi, kita akan pergi tindakan apa yang kita nak buat selepas kita faham ayat ini, dan akhirnya kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita tadabbur, apa yang kita belajar itu Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan memudahkan untuk mengamalkannya. Baik, ini adalah peta kelas tadabbur kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bismillahirrahmanirrahim. Inilah ayat 24 surah Muhammad. Ini adalah kata kunci ataupun ayat yang perlu kita pegang. Kenapa kita perlu tadabbur Al-Quran? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan lihat kalimah afala, kalimah yatadabbarun, kalimah qulubin aqfaluha. Daripada situ kita akan memahami
Apa sebenarnya yang Allah nak kita belajar daripada ayat ini? Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat kepada ayat ini, kita berhenti seketika. Kita berhenti, kita perhatikan dan kita refleksi, kita kaitkan dalam diri kita. Adakah kita termasuk dalam golongan ini ataupun kita sedang melakukan apa yang Allah sebutkan ataupun kita sedang berusaha mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan itulah yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita. Baik, sebelum itu kita akan melihat kepada munasabah ayat. Munasabah ayat ini kita akan melihat ayat selepas itu ataupun ayat sebelum kepada ayat yang kita nak tadabbur. Jadi munasabah ayat ini, surah Muhammad ayat ke-24 ini, dia adalah seruan ataupun teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, adakah mereka sengaja tak berusaha nak faham Al-Quran, tak nak fikir tentang Al-Quran? Itu adalah seruan ataupun teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menegur di dalam ayat 24 ini. Maka pada ayat 23 kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut tentang kaum munafik yang Allah jauhkan mereka dari kebaikan. Mata mereka buta, telinga mereka tuli, hati mereka tidak berfikir. Sebab apa? Untuk menerima kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ini tidak membenarkan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Maka di dalam ayat 24 ini Allah menegur, Allah beri seruan. Rakan-rakan sekalian, kalau kita melihat ayat ini, walaupun ayat ini berkenaan dengan, kita conteng sikit rakan-rakan sekalian, dia kalau kita berconteng sikit ni, saya suka berconteng. Kalau kita lihat sini kan, tentang kaum munafik. Kalau kita membaca tentang kaum munafik, kita pun kata, bukan aku ni, aku tak munafik. Maka kita melihat daripada situ, ayat ini sebenarnya sedang menyebutkan tentang kaum munafik, tetapi kita mengambil adakah kita menjadi sebahagian daripada mereka. Itu yang kita takut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ayat yang ke-24 Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka kita orang yang beriman ni jika nak selamat kena tadabbur Al-Quran. Maka itu datangnya teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kena tadabbur Al-Quran. Kamu nak tahu kebenaran, kamu nak tahu bagaimana kehidupan ini, kamu kena tadabbur Al-Quran. Nak tak nak kamu kena tadabbur. Sebab dengan tadabbur ini yang akan memberikan kamu antara hak dan batil. Akan memberi penjelasan tentang kebenaran yang sepatutnya. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kebenaran dan kebatilan kita rasakan ada yang kita melihat sebenarnya adalah kebenaran tetapi ia sebenarnya kebatilan. Dan sebaliknya, maka kita kena berpegang kepada Al-Quran dan kita kena tadabbur. Maka kita lihat di sini, selepas kita melihat munasabah ayat, kita dah tahu tadi ayat ke-23 Allah memberi tahu tentang kaum munafik ni yang tak nak terima kebenaran dari ayat-ayat Allah. Maka kita orang yang beriman, seruan untuk kita tadabbur Al-Quran. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas kita pergi kepada ayat kan, kita pergi kepada ayat tersebut, nak tak nak kita kena melalui tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, dia seperti jambatan. Jambatan yang kita perlu lalui supaya kita sampai ke destinasi tadabbur. Maksudnya nak katanya nak tadabbur ni, pertama sekali kita kena buat adalah tafsir ayat.
Sebab apa? Sebab tafsir ini yang akan menjelaskan tentang ayat tersebut. Sebab kita ini kadang orang awam ni kita takut tafsiran kita salah, maka kita perlu merujuk kepada tafsir-tafsir Al-Quran. Sebab ada yang bertanya kan, ada yang datang, ada yang mesej pada saya nak mula tadabbur tapi saya takut salah tafsir. Maka kita perlu melihat di situ bahawa tafsir adalah satu bahagian dan tadabbur adalah satu bahagian, di mana tafsir ini memerlukan orang-orang yang pakar, yang menguasai ilmu bahasa Arab, nahwu, balaghah. Ada pula untuk orang awam, ia sesuai dikatakan sebagai tadabbur. Tadabbur ini dia memahami hasil daripada tafsir tadi. Maka kita lihat daripada ayat ini, tafsir ayat, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apakah mereka orang-orang yang mempunyai kekuasaan? Orang-orang munafik tadi mereka mempunyai kekuasaan. Kemudian dengan kekuasaan mereka ini, mereka rasakan ego, mereka rasakan sombong, mereka rasakan mereka tidak memerlukan Al-Quran untuk mereka mencari kebenaran. Maka mereka ini tidak memahami Al-Quran untuk mengambil pengajaran dari Al-Quran. Bahkan hati mereka telah terkunci dan tidak dapat dibuka. Lalu mereka tidak memahami Al-Quran itu dan tidak beriman dengannya. Maka kita lihat di dalam ayat tadi, afala yatadabbaruna. Kalau kita melihat daripada tafsir Wahbah Az-Zuhaili ini, dia memfokuskan kepada tadabbur itu mereka tak memahami Al-Quran untuk mengambil pengajaran dari Al-Quran. Subhanallah. Hari ini Al-Quran, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Adakah kita mengambilnya ketika kita merasakan kesedihan, ataupun Ramadan yang lalu kita membaca Al-Quran? Maka itu yang kita perlu muhasabah, kita perlu melihat kepada diri kita semula. Dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili katakan lagi, bahkan hati mereka telah terkunci dan tidak dapat dibuka. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan dan puan-puan, hati kita ini kalau kita tak isi dengan rohani kita ni tak diisi dengan mempelajari Al-Quran, dengan mengisi perkara-perkara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terkunci dan tidak dapat dibuka dengan sendiri. Maka kita nak hati kita ini tidak tertutup dan sentiasa segar kembali kepada Allah sebagai qalbun salim, maka nak tak nak kita mesti memahami Al-Quran. Kemudian ambil pengajaran dan kita amalkan bersama-sama. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang kedua, kita lihat kepada Said Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran. Dalam tafsir fi Zilalil Quran ini, Said Qutb dia menekankan kepada kita berkenaan dengan hati. Kalau kita lihat buku-buku Said Qutb ni kan, dia lebih kepada penyucian jiwa, dia lebih kepada menekankan soal hati. Dan subhanallah, bila kita lihat di sini, Said Qutb dia menyebutkan dalam hati mereka terdapat kunci yang menjadi penghalang antara hati dengan Al-Quran dan antara hati tersebut dengan cahaya. Sebab itu kita belajar daripada Said Qutb ini bahawa hati kita ini kalau nak dimasuki dengan cahaya, nak dimasuki dengan kebenaran, kita kena tolak, kita kena bersihkan daripada perkara-perkara kemaksiatan yang boleh menyebabkan kebenaran tidak masuk ke dalam hati kita. Dan Said Qutb kata penguncian hati yang digambarkan dalam ayat ini seperti terkuncinya mangga yang tak mampu ditembusi udara dan cahaya. Maksudnya tertutup rapat, tak ada udara dan cahaya pun boleh melalui. Dan takut-takut hati ini berlaku kepada kita. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan. Maka kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hati yang tenang, hati yang menerima kebenaran, hati yang menerima
panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada situ kita sudah melihat kepada tafsir ayat daripada surah Muhammad ayat ke-24. Jadi rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang sama ini saya memberikan panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk memulakan tadabbur secara bersendirian ataupun nak mulakan, sebab ada yang nak mulakan sendiri sebab tak sempat nak ikut kuliah kan. Jadi tak nak kita kena melalui tafsir ayat. Itu yang pertama. Jadi kemudian selepas kita pergi kepada tafsir ayat, kita pergi pula kepada perkata ataupun kita lihat daripada perkataan demi perkataan supaya kita memasuki ataupun kita melalui konsep tadabbur. Maka bila Allah memulakan kalimah afala, Allah memulakan ayat dengan pertanyaan menggunakan huruf A. Subhanallah, kalimah A sahaja rupa-rupanya dia adalah adakah. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah A, ia adalah suatu perkara yang serius dan perlu diambil perhatian. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh seorang ibu kan, dia kata beritahu pada anak lelakinya, abang bawa air tu, bawa cawan tu ke dapur. 2-3 kali bagi tahu cakap, tapi tak buat-buat. Kemudian ibunya kata, ni yang kali keempat dia kata, abang tak dengar ke tadi ibu suruh? Dia dah mula dekat situ. Jadi abang tadi tu ambil cawan, sebab apa? Sebab dia tahu itu adalah perkara yang serius dan perlu diambil perhatian. Sebabnya cawan tu kalau tidak ambil, nanti adik jatuhkan, tumpah air ataupun kaca pecah dan sebagainya. Maka bila kita baca ayat afala ini, kita boleh lihat pada contoh yang lain di dalam surah Al-Ma'un ayat yang pertama. Bila kita lihat surah Al-Ma'un ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanya dalam surah Al-Ma'un, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama meliputi hari pembalasan. Kemudian yang kedua, orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Maka daripada ayat surah Al-Ma'un ini Allah bertanya, tidak tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Lepas tu kita dah berhati-hati. Kita, siapa orang yang mendustakan agama ni? Dia akan memberikan perhatian kepada kita. Itu contoh surah Al-Ma'un ayat yang pertama. Kemudian kita pergi kepada Ad-Duha ayat yang ke-6. Di dalam surah Ad-Duha ini di mana Nabi SAW sudah lama tidak menerima wahyu. Nabi berasa sedih sehingga kan Ummu Jamil, isteri Abu Lahab, kata kepada Nabi, wahai Muhammad, Tuhan kamu tidak lagi mengasihi kamu. Tuhan kamu telah meninggalkan kamu seorang diri. Itu yang disebutkan Ummu Jamil. Maka baginda Nabi SAW berasa sedih. Lalu Allah turunkan ayat ini, surah Ad-Duha ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dahulu kamu ini menjadi seorang yang yatim, maka kamu dalam perlindungan aku. Bukankah waktu kamu menjadi seorang yatim, aku yang melindungi kamu. Maka di situ Allah nak tekankan bahawa ini perkara yang serius, bahawa ayat ini nak mengingatkan bahawa Allah yang menjaga kamu, Allah yang melindungi kamu ketika kamu menjadi seorang yatim dahulu. Maka ayat ini memberikan kegembiraan kepada baginda Nabi SAW. Selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau jumpa kalimah A di sini kan, ada perkataan A sebagai contoh, ada
alam tara, kemudian ara'aita, dia lebih kepada pertanyaan ataupun ni penegasan. Baik, kemudian kita pergi kepada yatadabbaruna. Yatadabbaruna memahami serta memerhatikan. Maka kita lihat kalimah tadabbur daripada kalimah dabara. Dabara. Kalau kita sebutkan dalam bahasa Melayu pun ada kan kalimah dubur iaitu bahagian belakang. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada rumah kita nak beli. Bila kita nak pergi lihat kali pertama, kita tidak akan melihat kawasan laman rumah sahaja kan? Kita tak akan lihat kawasan kaki lima sahaja, bahagian pagar, tidak. Kita akan lihat sampai ke belakang, sampailah longkangnya. Sebab kita nak tahu ada apa yang rosak, ada apa, macam mana binaannya, macam mana tangga dekat mana, macam mana dapur, kedudukan sinki dekat mana. Itulah kalimah bila kita lihat Al-Quran yang perlu kita tadabbur. Kita tidak melihat daripada dasar, kita melihat daripada kedalamannya sampai bahagian belakang. Sampailah apa yang tersirat di sebalik ayat ini. Maka Syekh Aban Nakah dia menyebutkan bahawa tadabbur ini proses pemikiran mendalam. Maksudnya kita kena berfikir mendalam. Lepas tu kita perlu penelitian dan penghayatan terhadap isyarat daripada ayat Al-Quran setelah memahami maksud ayat menerusi tafsir. Antaranya Imam Suyuti ni dia menyebutkan bahawa tadabbur ini bila kita membaca ayat tentang azab, kita berdoa terus, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab yang engkau sebutkan dalam ayat ini. Dia terus memberi refleksi waktu tu juga. Bila kita membaca tentang syurga, kita terus berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga ini. Jika kita membaca tentang ayat-ayat tentang kekuatan ataupun ayat-ayat berkenaan dengan sabar, kita terus berdoa, ya Allah, berilah kesabaran dalam kehidupanku ini. Itu yang Imam Suyuti sebutkan. Maka kita lihat kalimah yatadabbaru ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di depan ini adalah kalimah ya. Yatadabbaruna, bila dalam bahasa Arabnya dia adalah bentuk fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ini adalah, kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris dia adalah present tense. Present tense kan? Jadi yatadabbaruna ini dia sentiasa. Kita panggil dia adalah sentiasa. Maka bila Allah sebutkan yatadabbaruna, dia bukannya proses satu kali. Dia adalah proses yang akan sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah hari ini kita tadabbur satu ayat tetapi kita tak faham lagi, jangan bersedih, jangan putus asa. Sebab boleh jadi ayat yang kita tadabbur hari ini 2 tahun kemudian baru kita faham. Apabila kita mengalami situasi-situasi yang Allah berikan. Sebab itu dia sebutkan di dalam ayat ini, Allah menyebutkan yatadabbaruna, ya, iaitu fa'il mudhari'. Maka dia perlu proses yang berulang kali. Dan secara kesimpulan yang daripada sini, tadabbur, minta maaf ni ada error. Tadabbur ialah yang saya simpulkan. Tadabbur ini dia adalah proses memahami ayat Quran. Yang pertama kita faham ayat Quran, kemudian kita kaitkan ayat Al-Quran dengan diri kita, kemudian kita amalkan. Baik, kita garis sikit. Memahami yang pertama, kita kena faham. Kemudian kita kaitkan ayat Al-Quran dengan diri kita, iaitu refleksi, muhasabah diri dengan ayat tersebut. Kemudian kita amalkan dan akhir sekali kita sampaikan ayat yang kita faham kepada orang lain. Selepas kita menjalani proses tafsir tadi, kemudian kita tadabbur dan kita sampaikan kepada orang lain. Dan seterusnya Imam As-Suyuti menyebutkan disunnahkan membaca Al-Quran ini dengan tadabbur
dan memahami makna-maknanya. Inilah sunnah dalam kita membaca Al-Quran. Maksud yang paling agung dan tuntutan yang paling penting dari membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini kita tak payah banyak-banyak ke? Jadi kita perlu membaca Al-Quran sebab membaca Al-Quran ini adalah kunci untuk kita melakukan tadabbur. Kalau kita tak baca Al-Quran, bagaimana kita nak lakukan tadabbur kan? Jadi kita usahakan untuk membaca Al-Quran satu hari itu, kita cuba usahakan tadabbur satu hari satu ayat. Itu antara tindakan yang bila kita dah tahu daripada ayat ini. Dan ini adalah bertepatan kerana dengan kita mentadabbur dan memahami makna-maknanya, Imam As-Suyuti dia menyebutkan lagi, dada kita akan menjadi lapang dan hati kita menjadi terang bercahaya. Dia berbeza orang yang banyak membaca Al-Quran dengan orang yang membaca Al-Quran satu ayat tetapi dia sungguh-sungguh tadabbur, kemudian dia merancang tindakan, kemudian dia nak amalkan. Kita akan nampak perbezaan daripada situ. Kita tak perlu tengok orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Saya bercakap diri saya untuk bagaimana nak mengamalkan isi kandung Al-Quran ini. Sebab itu disebutkan kalimah liyadabbaru juga di sini, tetapi saya nak fokuskan kepada mubarakun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kat sini disebutkan bahawa mubarakun, iaitu Al-Quran ini kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya. Maka Imam Al-Qushairi dia menyebutkan barakah itu, yang ni mubarakun ini adalah barakah. Kita nak barakah itu ziyadatul khair. Kalau kita lihat bahasa Arab, barakah iaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka Imam Al-Qushairi dia kata makna barakah di sini adalah banyak manfaatnya dan keberkahan Al-Quran ini didapatkan dengan menadabburi dan merenungi makna-maknanya. Maknanya di sini kita nak dapatkan keberkatan, nak dapatkan barakah, Imam Al-Qushairi menyebutkan menadabburi dan merenungi makna-maknanya. Baik, kemudian qulubin akfaluha. Kalau kita lihat rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, Allah meletakkan qulubin. Kenapa Allah kaitkan hati apabila bercakap tentang tadabbur? Sedangkan kalau kita nak fikir, kalau kita nak membayangkan sesuatu ataupun kita nak memikirkan sesuatu, bukankah pakai akal kan? Kalau kita lihat maknanya di sini Allah meletakkan kalimah qulubin ini adalah kerana kalau kita guna akal sahaja dia tidak akan berjaya. Kerana apa? Kerana hati ini yang akan menerima kebenaran dahulu. Dia akan menerima kebenaran. Bila dah menerima kebenaran, barulah dia akan membawa kepada akal untuk bersama-sama berfikir. Maksudnya di sini, hati ini selepas dia menerima kebenaran, dia akan membawa kepada akal. Dia akan terima bahawa Al-Quran inilah jalan kebenaran. Di dalam Al-Quran inilah ada kebenaran. Macam kita juga kan, kalau hati kita ni sudah tidak mahu memaafkan, dia akan memberikan signal kepada otak kita, di akal kita bahawa apa yang orang lain, apa yang kita tak, apa yang orang yang kita tidak maafkan tu buat walaupun kebaikan, kita nampak itu adalah kesalahan. Maka hati itu yang berlapang dada, hati itu yang menerima dahulu. Selepas terima kebenaran dari Al-Quran, barulah kita akan mengetahui, barulah kita nak tahu apa yang Allah nak sampaikan dalam Al-Quran ini. Dan Allah letakkan akfaluha ini adalah adakah hati dia sudah terkunci. Ini kita kena refleksi pada diri kita. Bagaimana hati kita ni?
bagaimana hati kita nak bawa pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kan tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita perlu duduk sejenak, kita perlu memikirkan sejenak. Kita perlu ada satu masa kita duduk sendirian, kita berfikir ataupun kita refleksi diri kita. Sebenarnya apa tujuan hidup kita di atas muka bumi ini? Supaya apa? Supaya dia akan menggerakkan amal kita untuk dilaksanakan, untuk dibawa pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk. Tadi kita dah tahu daripada tafsir ayat, kemudian kita pergi kepada tadabbur. Lepas tadabbur kita dah tahu kalimah tadabbur tadi apa dia, kemudian kita nak refleksi diri kita. Maka kita pun mencatatkan sesibuk mana pun saya perlu meluangkan masa untuk belajar dan faham Al-Quran. Sebab itu rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan takut, jangan rasa sedih kalau masa kita habis untuk Al-Quran. Sebabnya tadi kita sudah mengetahui bahawa kalimah barakah tadi, Imam Qushairi kata banyak manfaatnya yang kita akan dapat daripada belajar dan faham Al-Quran. Dan yang kedua, saya melakukan tadabbur bukan untuk melihat orang lain, hendak melihat diri sendiri. Hari ini kalau kita lihat sesuatu ayat, jangan tiba-tiba kata, oh ini macam jiran aku ni. Kita tengok ayat lain pula, aku tak adalah macam ni. Ni orang sebelah ni. Kita tak nak begitu. Kita nak bila kita lakukan tadabbur, kita lihat pada diri kita, bukan lihat orang lain. Dan seterusnya soalan yang perlu ditanya ketika kita melakukan tadabbur adalah apa yang Allah mahu saya belajar dari ayat ini. Kalau kita lihat di situ adalah kata kunci bahawa ketika kita bertemu satu ayat, kita tanyakan perkara ini, maka dia akan menjurus kepada kita apa yang Allah nak aku belajar hari ini. Dia akan memberikan kita excited ataupun kita kata sebagai motivasi. Apa lagi yang Allah nak berikan pada aku? Apa yang aku boleh ambil manfaat daripada ini? Sekejap ya puan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minum air sekejap. Okay, dan ada tips yang saya kongsikan di dalam buku Tahan dan Tenang Nanti Datang Senang ini. 3 tips sebelum mula tadabbur ini saya tuliskan, antaranya 3 tips ini saya dapatkan dari Al-Fatih Ustaz Syahri Abdul Rahman lah. Berkenaan dengan sebelum mula tadabbur ini ada 3 tips, iaitu yang pertama, fikirkan ayat Allah ini untuk saya. Fikirkan ayat Allah ini untuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi apa yang Allah ingin saya faham daripada ayat ini? Dan yang ketiga, apa manfaat dan kesan yang saya dapat apabila saya hayati pesanan ini? Maka ia menjadikan ayat-ayat ini supaya kita refleksi kepada diri kita. Dan kemudian kita pergi kepada tindakan. Untuk tindakan ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah hasil daripada kita tadabbur ayat tersebut. Tadabbur ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak habis sekadar kita faham sahaja ayat. Jadi selepas itu kita nak pergi ke mana? Jadi dia tergantung, orang kata kan. Sebagai contoh, kita musafir, kemudian kita pergi singgah ke hotel, kemudian sampai hari kedua. Tetapi kita tak pergi kepada hari ketiga itu untuk pulang ke halaman rumah. Jadi dia adalah pergantungan pemusafiran kita yang tergantung sebab dia tidak menghasilkan kepulangan kita ke laman rumah tersebut. Jadi untuk tindakan ini,
tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah yang saya cadangkan ataupun yang kita sama-sama belajar pada malam ini. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan bila nampak lagi kan, bila nampak ayat ini ada benda lain yang saya boleh buat ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tuliskan. Yang pertama yang saya cadangkan adalah ini apa yang saya sama-sama buat dengan tuan-tuan dan puan-puan, tadabbur satu hari satu ayat. Antaranya kita perlu menjadikan ia sebagai rutin. Sebagai contoh, ibu-ibu suri rumah ni kan boleh jadikan rutin sebelum ataupun selepas subuh kita baca satu ayat, kemudian kita tadabbur. Sebab itu kita memerlukan kepada ayat-ayat muhkamat, iaitu ayat yang kita memahami maknanya secara langsung. Maka kita boleh buat tadabbur satu hari satu ayat. Antaranya juga kita boleh dengar kuliah tadabbur. Sekarang alhamdulillah, masya-Allah, banyak sangat kuliah tadabbur dan kita saja boleh pilih mana yang kita nak ikuti. Dan yang kedua, catatkan hasil tadabbur di dalam buku yang khas. Sebabnya bila ada tadabbur buku, kita catat hasil tadabbur dalam buku yang khas ni, dia akan membuat kita nanti bila kita nak catat semula, kita pernah tadabbur ayat yang ini. Ayat ini dia berfungsi sewaktu aku berada dalam fasa keadaan ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, buku yang Tahan dan Tenang Nanti Datang Senang ini asalnya adalah jurnal Quran saya. Jurnal Quran yang saya buat waktu malam selepas anak-anak suami dah tidur kan, saya ambil masa sebentar kemudian tuliskan. Kalau sebelum-sebelum ni kita ada diary kehidupan sebagai contoh kan, tapi saya tukar sedikit, kita buat jurnal Quran. Bila daripada jurnal Quran tu kita dapat subhanallah, rupanya Allah beri ganjaran orang yang sabar macam ni, dia akan menjadikan kita bercakap seorang-seorang antara selepas kita memahami ayat Quran tersebut. Itu yang seronoknya rakan-rakan, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian selepas itu kita cari atau bina circle yang sama minat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak memilih kawan ini, bila kita nak milih kawan kepada ke arah kebaikan, kita pasti akan ada kehilangan kawan rapat. Kita pasti ada kehilangan kawan yang kita sama-sama. Sebab apa? Sebab kita sudah mula untuk memilih kawan yang mengajak kepada perkara-perkara yang mengingatkan akhirat. Maka pemilihan kawan ini sangat penting sebab dia akan memberikan kita motivasi untuk berada dalam circle tadabbur itu. Dan alhamdulillah hari ini banyak circle-circle tadabbur yang tuan-tuan dan puan-puan boleh sertai, dan alhamdulillah salah satunya di bawah teratak hadis, dan saya sangat bersyukur ditemukan dengan teratak hadis ini yang menganjurkan pengajian-pengajian. Dan alhamdulillah jika tuan-tuan dan puan-puan berada dalam bawah teratak hadis ini, teruskan, mintalah Allah berikan kekuatan untuk istiqamah belajar tentang ilmu-ilmu yang diberikan para asatizah dalam teratak hadis ni. Subhanallah, Masya Allah, memang saya melihat para asatizah yang dipilih di teratak hadis pun sangat-sangat Masya Allah ilmunya, subhanallah. Maka yang kedua, mencari guru. Dan apa yang tuan-tuan dan puan-puan tengah buat sekarang? Alhamdulillah tuan-tuan berada di dalam nombor 2. Alhamdulillah, saya yakin begitu, insya-Allah. Dan yang ketiga, kongsikan hasil tadabbur. Yang pertama sekali bila kita faham tadabbur, orang yang akan mendapatkan hikmah ataupun buah dari tadabbur itu adalah keluarga kita. Kadang-kadang keluarga ni susah sikit lah ustazah nak terima sebab dia kenal kita macam ni, macam tu. Cakap nanti orang kata tak serupa bikin. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan memberikan peringatan, perkongsian kepada keluarga kita, terutama isteri dan anak-anak. Teruskan
walaupun berbagai-bagai alasan ataupun berbagai-bagai kata-kata yang akan diberikan, teruskan. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah memberikan hidayah, Allah memberikan keterbukaan hatinya untuk menerima. Dan yang kedua, seterusnya kita kongsikan kepada media sosial. Media sosial ni banyak kan tuan-tuan hari ni? Subhanallah. Kejap ada TikTok, Instagram, Facebook, dia macam cendawan tumbuh. Maka kalau kita ada kepakaran menulis, kita ada kepakaran membuat video, kongsilah hasil tadabbur kita di media sosial. Tapi takut salah Ustazah, tak apa. Kalau takut salah, rujuk kepada guru untuk dijadikan sebelum berkongsi tu kan, kita boleh merujuk kepada guru-guru. Dan Alhamdulillah hari ini saya masih lagi merujuk kepada guru-guru saya, para asatizah saya untuk lihat betul tak kita punya fahaman ini ataupun ada yang kita tertinggal. Tidak mengapa, itulah perjuangan dalam kita menuntut ilmu, dalam kita tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Dan penutupnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita melihat penting sekali bagi kita untuk tadabbur Al-Quran. Kerana apa? Allah menyatakan melalui Rasulullah bahawa orang yang menyibukkan diri dengan ilmu Al-Quran, itulah manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang sibukkan dirinya mempelajari Al-Quran dan mengajarnya pula kepada orang lain. Bila Nabi SAW menyebutkan khairukum, sebaik-baik manusia, bila kita melihat sebaik-baik manusia, maka sebaik-baik manusia itulah kita berusaha untuk menjadi. Tidak ada manusia yang lebih baik bila Nabi sebutkan sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya pula kepada orang lain. Sebab itu bila kita belajar Al-Quran, kita akan merasai perbezaan. Masa kita akan menjadi barakah. Kemudian bila kita belajar Al-Quran ini, kita rasa macam banyak masa kita sudah habiskan. Tetapi rupa-rupanya Allah memberikan rahmat kepada keluarga kita, anak-anak kita, kebaikan hasil daripada amal soleh Al-Quran tadi yang kita belajar. Mungkin kita tidak nampak daripada sudut keduniaannya, mungkinlah kita tertinggal dengan orang lain kan. Mungkin kita tidak kewangan kita tak sekukuh orang lain. Kita tidak diberikan kekayaan harta seperti orang lain. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, satu persoalan yang saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan kita? Dan sebenarnya itu nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkan. Dan yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah sejauh mana pun kita pergi, sehebat mana pun kita berada di puncak, yang kita hendakkan dalam hidup ini adalah ketenangan dan kebahagiaan. Dan rupa-rupanya bukan sahaja di dunia saja kita perlukan dua perkara itu. Kita nak ketenangan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Maka kitalah yang menentukan bagaimana kita nak mengecapi kedua-dua ini. Tidak lain dan tidak bukan caranya kita tadabbur Al-Quran, kita cari kebenaran, kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini adalah doa yang saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, doa munajat ini. Kalau boleh, sebelum baca Al-Quran, kita sama-sama baca ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini yang saya dapatkan dari Al-Fadil Ustaz Dr. Azrul Azlan. Dia salah seorang pensyarah sewaktu saya di UAE.
beliau rajin untuk buat kelas tadabbur setiap maghrib. Jadi daripada ayat inilah saya belajar untuk amalkan, mudah-mudahan menjadi pahala berpanjangan untuk beliau, walaupun ketika beliau tiada lagi di dunia nanti, tetapi ia menjadi pahala yang berpanjangan. Ini adalah doa yang kita nak amalkan, adalah Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinar dada kami, pelipur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita baca Al-Quran secara lisan sahaja. Kita tidak merasakan zuk. Kita panggil zuk tu, bahasa Arab dia adalah perasaan kita membaca Al-Quran tu tidak meresap dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu yang saya kalau kita lihat daripada Nabi dan para sahabat, mereka ini ada satu ayat Al-Quran yang mereka baca ulang berkali-kali sehinggalah meresap ke dalam hati mereka. Dan itu adalah menjadi kepada kita, renungan kepada kita. Yang saya nak kongsikan hari ini adalah Al-Quran ini, dia bila menjadi penyejuk hati kita, bila berbagai masalah, pelbagai ujian yang datang kepada kita, kita mencari Al-Quran dahulu. Kita mencari kekuatan melalui Al-Quran. Kerana kita tahu dalam Al-Quran ini ada barakah dan Allah akan berikan jalan keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya tutup kelas ini, ada satu ayat yang paling mendamaikan Ali radhiyallahu anhu. Katanya Ali radhiyallahu anhu, dia kata, beliau berkata, saya telah membaca Al-Quran daripada awal hingga akhir. Saya tidak dapati ayat yang paling mendamaikan selain daripada ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini berkenaan tentang Allah menyeru, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah ayat yang diulang-ulang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang menyebabkan ayat ini menjadi pegangan motivasi dalam kehidupannya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jika ada satu ayat yang kita jadikan hari ini sebagai kekuatan, silakan kita pilih ayat yang kita rasa inilah ayat motivasi untuk kita teruskan kehidupan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kadang-kadang kita ada fasa kita naik, fasa kita turun, fasa kita berjaya, fasa kita gagal. Semuanya kita ada ups and downs dalam kehidupan kita. Maka kita mencari cahaya Al-Quran untuk dijadikan sebagai penyuluh kehidupan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, saya mohon kemaafan sekiranya ada terlanjur kata, terlajak bicara kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan hari ini kenapa kita belajar tadabbur, dia menjadi starter kit ataupun menjadi permulaan kita untuk kita terus melakukan ataupun kita terus mentadabbur Al-Quran, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustazah Nuraini untuk kuliah malam ini. Untuk kuliah akan datang nanti kita akan bagi tahu. Ya. Jadi
Siapa yang belum beli buku lagi tu boleh tengok dalam grup saya dah iklankan. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada soalan Ustazah dekat call message. Oh, ya. Okey. Salam Ustazah, apa beza tadabbur dengan tafsir Quran? Baik, insyaAllah untuk sebelum itu soalan yang insyaAllah jika saya boleh jawab, saya akan menjawab. Sekiranya saya perlu rujuk kepada guru-guru ataupun asatizah lain, insyaAllah saya bawa kepada minggu hadapan, boleh ya? Okey, untuk beza tadabbur dengan tafsir Quran ini adalah kalau kita lihat tafsir Quran dia memerlukan seseorang yang faqih ataupun seseorang yang ahli dalam bidangnya. Maksudnya daripada segi bahasa Arab itu dia perlu tahu dari segi nahwu, balaghah, sharaf dan ilmu-ilmu yang lain. Dan kalau tadabbur ini dia lebih kepada kita refleksi diri. Sebab contoh kita membaca ayat Quran tersebut, kemudian kita memahami selepas kita melihat kepada tafsir tadi. Jadi dia untuk orang awam adalah tadabbur. Tafsir Quran ini adalah ahlinya. Yang kita lihatlah seperti yang Puan Nixon katakan dekat soalan itu, sebab tafsir Al-Munir, tafsir fi Zilal Quran, itu adalah orang-orang yang memang berautoriti untuk menafsirkan. Jadi untuk kita orang awam dia lebih kepada tadabbur daripada refleksi. Kemudian dia melihat daripada tafsir tadi, kemudian dia buat muhasabah. Kita panggil dia sebagai muhasabah diri. Wallahu a'lam. Untuk Puan Nixom, insya-Allah sangat baik soalan ini, sangat baik untuk mesej ini kan. Kenapa guna tafsir Al-Munir, kenapa guna tafsir Zilalil Quran. InsyaAllah saya kongsikan pada minggu hadapan, boleh Puan? Ya, saya ingin tahu Ustazah, kenapa Ustazah buat rujukan kepada tafsir Al-Munir, kenapa bukan tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Ar-Rahman keluaran Malaysia ya, kerajaan Malaysia. Kemudian kenapa Ustazah membuat rujukan kepada tafsir-tafsir ni? Kenapa Ustazah memilihnya? And then kan hari ni hari pertama kuliah kita. Sebaiknya jika Ustazah ada memperkenalkan ada Syekh Habanakah dan Imam Al-Syuuti tu siapa. Because kita akan memulakan nanti, saya pasti pada kuliah-kuliah akan datang dia selalu disebut-sebut siapa rujukan Ustazah tu. Sebab bagi saya ingin tahu siapa yang Ustazah buat rujukan tu. Terima kasih Ustazah. Okey, baik. InsyaAllah. InsyaAllah Puan Nixom, terima kasih banyak-banyak memberi idea kepada saya untuk menerangkan mengapa menggunakan tafsir Al-Munir, tafsir fi Zilalil Quran. Sebab saya pun tidak terfikir untuk menerangkan dan sepatutnya itulah yang pertama kan, sebab selepas ini kita akan gunakan. Boleh ke Puan Nixom kita gunakan ataupun kita perkenalkan pada kelas terusnya? Itu terpulang kepada Ustazah sebab saya hanya orang awam jemaah biasa. InsyaAllah. Sebab tu saya tanyakan apa kelebihan bila Ustazah guna tafsir Al-Munir ni berbanding dengan tafsir-tafsir yang lain. Kenapa Ustazah pilih? Itulah yang saya kan jemaah biasa, orang awam, memang I'm not so familiar with this kan. Sebab tu saya tanya Ustazah, kenapa Ustazah pilih buat rujukan kepada tafsir-tafsir ni? Apa kelebihan dia daripada tafsir-tafsir yang lain?
Okey, baik, insya-Allah. Insya-Allah saya akan terangkan pada kelas yang seterusnya. Untuk saya lebih kepada pencarian lagi dan secara terperinci insya-Allah. Terima kasih Puan Niksum. Terima kasih juga pada Ustazah dan minta maaf lah saya tanya soalan macam tu. Tak mengapa. Insya-Allah kita sama-sama nak belajar dan kita sama-sama nak tahu sumbernya sebenarnya. Alhamdulillah saya sudahi dengan barakallahu fikum dan saya serahkan kepada Cik Zaim. Terima kasih semua. Dah kita tamat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab.